Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqan ma'suma wa la minna syaqiyya wa la mahruma wa la matsuda birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dapatlah kita bersama-sama walaupun tidak bersua dalam satu siri pengajian dalam mengisi masa kita dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga setiap perkara yang kita lakukan dikhaskan untuk menambahkan nilai takwa dalam diri kita demi melestarikan, demi mengikut apa yang disuruh dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Bukan sahaja puasa, bukan sahaja menambahkan bilangan bacaan Al-Quran ataupun rakaat, tapi kita memahami takwa itu dan dia hadir dalam diri kita dan kita rasa takut nak buat dosa. Itulah bagi saya erti takwa yang disebut dalam kata-kata Umar. Takwa itu adalah kita mengelak daripada duri-duri. So kita mengelak daripada dosa-dosa. So khas untuk pembinaan diri kita. Baik, insya-Allah. Baik, saya akan menceritakan tentang juzuk 5. So juzuk 5 ni dalam surah Madinah. Saya yakin ramai yang dalam ni sedang baca atau sudah melalui atau berada dalam sekitar juzuk 5, juzuk 6 atau juzuk 4. Maka oleh sebab tu saya memilih satu juzuk 5 ni untuk sama-sama kita renungi semula, sama-sama kita revise. Moga-moga apa yang kita baca tu mendapat manfaat dan kita melalui bacaan tilawah kita tu dalam keadaan sedar. Maka itu yang terbaik. Maka kita membaca Al-Quran untuk mendapat manfaat daripadanya. Adapun juzuk 5 ni kalau nak bentang semua memang panjang kerana dia melibatkan banyak benda yang besar. Sebab dia adalah surah Madani, maka dia melibatkan pembinaan negara, pembinaan masyarakat dan bagaimana Nabi mengurus negara dari sudut pedalaman, luaran dan juga pembinaan muslimin. Maka tu yang menjadi apa yang kita boleh cakap persamaan tema. Persamaan tema pada surah-surah Madani, seperti dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan juga sama juga seperti surah An-Nisa. Maka dia akan berkisah mengenai Muslim, munafik, Yahudi, perang, hukum, hijrah. Jadi kebanyakannya pasal mengenai benda tu. Dan macam mana Nabi mengurus segala-segala isu tu dan konflik adalah konflik yang lebih besar berbanding Mekah. So kalau Mekah dengan Madinah beza dia, Mekah ni dia tak ada musuh dalaman. Dia ada orang Islam lawan dengan orang musyrik Mekah. Maka jelas pure. Satu ni lawan ni. Tapi bila dia dah jadi Madinah, tadi dia orang nampak Islam ni dah makin kuat. So banyaklah kesan-kesan munafik, orang munafik pun dah masuk. Dan di Mekah sendiri pun ada orang Yahudi, dan di luar pun ada orang Yahudi dalam masa yang sama menghadapi musyrik Mekah yang ada di Mekah tu yang masih lagi ingin menentang kerajaan Islam Madinah ketika itu. Baik. Jadi bila kita cakap tentang Madinah ni, Madani, jadi suka untuk saya simpulkan semula apa yang perlu ada dalam pembacaan tilawah kita adalah dia berkisah tentang Islam, munafik, macam mana Nabi nak seimbangkan, macam mana Nabi nak seimbangkan antara dua-dua ni dalam pembinaan negara. Sebab Nabi still kena raikan orang Yahudi sebab dia dah bersama dalam piagam Madinah sebelum ni. Tapi dalam masa sama ada unsur jihad dalam nak melawan segala benda ni, bagi lawan Yahudi, lawan munafik dan juga lawan musyrik Mekah. Dan juga dalam sama macam nak seimbangkan benda ni. So ada Islam, boleh bayangkan ada Islam, munafik. So ada keseimbangan
sosial, dalam mengurus negara, dalam mentadbir negara, dalam mentadbir masyarakat, dalam semua ni dalam lingkungan jihad. Itulah saya boleh cakap intipati dalam juzuk 5 ni, dan juga menjadi tema yang biasanya dipilih dalam surah Madani. Dan adalah surah yang hebat, dan benda yang kita melibatkan ni adalah satu tema yang berat, dan mungkin kalau kita nak refleks sebagai sudut diri kita sendiri, mungkin mungkin sedikit sukar, kerana dia melibatkan macam mana Nabi nak mengurus negara dan sebagainya. Dia ada ayat-ayat yang boleh nak refleks, contohnya macam ayat hukum, ayat hukum, akan tetapi tema perbincangan kebanyakan bagi surah Madani adalah melibatkan macam mana Nabi nak mengurus semua ni. Maksudnya kalau umat Islam tu bukan sahaja nak menyenangkan hidup orang Islam, tapi untuk menyelamatkan mereka daripada jahiliah, dan juga untuk meningkatkan mereka daripada ciri-ciri jahiliah yang lama tu yang dikutip Islam, dan mengangkat mereka pada sistem Rabbani yang Allah nak. Yang tu susah. Yang tu susah. Okay, so kalau kita tengok secara detail apa benda yang berlaku dalam juzuk 5 ni, tapi saya tak syarah semua, syarah per muka surat, muka surat pertama hingga muka surat terakhir. Tapi apa yang boleh kita cakap, permulaan surah juzuk 5 ni, malah pada permulaan surah sendiri pun dia sudah mengangkat satu darjat manusia ketika itu. Dia dah mengangkat satu darjat manusia. Maka dia menceritakan tentang pernikahan wanita dan juga pernikahan wanita yang hamba sahaya, kan. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Bukan sahaja macam tu, Nabi ajar macam mana nak urus mereka kalau mereka buat salah, macam nak nikah dengan mereka dengan detail, kan. Benda ni orang jahiliah tak ada. Orang jahiliah dia pandang perempuan ni seperti barang biasa, kan. Kalau wasiat pun contoh dalam surah Nisa ni dia bincang pasal wasiat. So Allah memberi ruang kepada wanita untuk mendapat bahagian pusaka. Bahagian pusaka, sebab kalau tak, wanita ni dia macam barang tu sendiri. Soalannya barang yang ditinggalkan suami. Contoh kalau suami tu mati, maka dia sendiri menjadi barang yang pusaka. Dia tak nak buat apa. Malah dia dikembalikan kepada wali dia, mungkin kepada ayah si suami tu, dan ikutlah kalau ayah suami tu nak buat apa. Itu level jahiliah Arab ketika itu. Tapi Allah hadir, dia kasi boleh kahwin dengan orang. Malah dalam ayat ni menceritakan laki kena jaga perempuan, kan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Memanglah laki tu lebih daripada perempuan, tetapi pada sudut dia boleh memberi nafkah, kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kerana mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Sebab laki dia ada kekuatan lebih untuk dia memberi nafkah kepada perempuan. Dan dalam ayat yang sama menceritakan tentang macam mana nak menjaga keluarga. Kalau dia nusyus, lepas tu boleh cari orang tengah yang baik. So ni semua adalah satu dia bukan sahaja satu sudut Nabi nak mengajar dari sudut fiqah, kan. Bukan sahaja situ, tapi itu kita ni kena lihat dalam satu pembinaan masyarakat, kan. Hubungan kekeluargaan yang sebelum ni tak ada dibincangkan dalam Arab Jahiliah. Maka Islam datang dan memberikan satu benda baru. Ini benda ni yang menggegarkan umat Arab pada ketika itulah. Dan juga dalam 5 muka surat yang pertama ni membincangkan tentang contoh ada ayat hukum, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah, iaitu pada muka surat 85, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu. Ni membincangkan tentang tak boleh solat dalam ketika mabuk. Jadi kebanyakan ulama mengatakan tak boleh solat ketika mabuk ni hanya boleh pada malam sahaja. Kalau siang tak boleh, kan.
antara Zuhur dengan Asar dekat kan, Asar dengan Maghrib dekat, Maghrib dengan Isyak dekat. So tak boleh. So dia boleh pada malam je, ketika waktu yang bukan solat. Okey. Okey, kita masuk pada ayat pada muka surat 86 dan seterusnya. Okey. So seperti mana yang saya cerita tadi, ada Muslim, ada musuh-musuh ni, ada munafik, musyrik, Yahudi, dan Nabi kena urus mereka semua ni, dan macam mana Nabi nak menyeimbangkan. So masuk dalam ayat ni, maka dia menceritakan tentang orang Yahudi, dan masuk cerita pasal orang Yahudi. So kalau nak cerita pasal orang Yahudi dekat dalam Al-Quran ni, banyak, memang banyak kisah ada. Juzuk 1 pun ada, juzuk 3 pun ada, detail, dan macam mana apa pandangan diorang pada dakwah tu sendiri. Yang memang obviously saya terbaca yang diorang ni sebenarnya suka je dengan Nabi. Bukan suka, diorang ni pada asal ni tak ada masalah ketika Nabi mula datang ke Madinah pada mulanya. Tapi lepas tu, lepas pertengkaran kiblat semua tu, dan penukaran tampuk pemerintahan, dan Allah memalingkan mereka, dan Allah memilih Nabi Muhammad daripada seorang Arab untuk memilih Nabi. Lepas tu diorang memang lawan kau-kau. So memang diorang lawan habis-habisan Islam dan juga Nabi Muhammad ni lah. So kalau tengok dalam surah 86, sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'. So mereka dengar tapi mereka ingkar. Kan? Seperti mana yang mereka buat dalam ketika mereka diberi kitab Taurat dulu. Kan? Dan bawah sekali ayat tu dia menceritakan, alam tara illadzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Okey, kat sini ada satu kisah menarik, iaitu kisah Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi bertemu dengan musyrik Mekah daripada yang di Mekah, untuk mereka meminta bantuan untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, dengan mengatakan agama Mekah tu, agama musyrik Mekah yang menyembah berhala lebih baik daripada Islam. Sedangkan orang Yahudi ni tahu Islam ni macam mana, mereka pun sama ahli kitab, sama dulu dapat Taurat, daripada agama Hanif juga, daripada asalnya Ibrahim. Tapi mereka mereka menerima mereka mengambil pertolongan daripada orang musyrik Mekah yang menyembah berhala yang hina tu. Malah di sini, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Malah dia beritahu kepada orang musyrik Mekah tu, yang korang semua ni lebih baik daripada orang Islam. Ini adalah satu penghinaan orang Yahudi tu kepada Islam, kerana pada asalnya mereka nak perangi orang Arab, diorang nak menguasai Arab. So diorang suka dengan Nabi sebab Nabi ni satu agama Hanif. Tapi bila diorang dah tak suka, diorang boleh berpaling dan diorang boleh pergi ke musyrik Mekah tu untuk berlawan dengan Nabi. Oh, memang teruk. Inilah orang teruk. Ulaika alladzina la'anahumullah, pada musa seterusnya, mereka ni dihina dan mereka ni dilaknat. Boleh jadi sebab diorang ni jealous. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Dan boleh jadi diorang ni dengki, tapi diorang tak boleh dengki sebenarnya sebab diorang dulu pernah dapat. Faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah. Diorang dah diberi kekuasaan, nabi-nabi mereka telah menjadi nabi, tapi diorang ni ingkar. Diorang sebab tu Allah ambil kekuasaan daripada Bani Israel ke Nabi. Okey. Dan lepas tu dia menceritakan tentang bawah tu ada sikit, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. So sebab tu dalam juzuk 5 ni dia banyak menceritakan tentang antahkumu bil 'adl. Hendaklah kamu memerintah dengan adil. Sebab ni adalah dasar pemerintahan yang Nabi kena bertindak adil pada semua. Nanti ada satu kisah yang akan saya ceritakan tentang macam mana ada berlaku konflik dalam nak berlaku adil. Baik, seterusnya. Okey, dan lepas tu
Dan lepas tu kita akan melihat kaum-kaum munafik. Okey. So bila Nabi mungkin mula-mula Nabi cerita umat Islam, lepas tu Nabi masuk Yahudi, kemudian seterusnya pada Musad 88, 89 dan juga 90, maka dia menceritakan tentang kaum munafik pula. Sebab itulah kisahnya. Dia akan berkisah tentang antara-antara tu je. Okey. Contoh pada ayat 1, ni dah masuk wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududan. Dalam juzuk yang kelima ni dia menceritakan munafik ni dan diselangi pada mereka ni tak nak pergi jihad, dan juga mereka ni meminta pertolongan daripada orang Yahudi dan juga orang musyrik. Ni dalam ni memang dia selain mereka ni juga menipu-nipu di belakang Nabi lah. So ni memang contohnya pada fala rabbika. Contoh pada ayat pada 88 tu, dan juga pada ayat pada musyrik ke-89 tu, Allah nak uji mereka ni kalau mereka ni bersungguh kan. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum. Kalau kau ni betul-betul bersungguh, cuba kau bunuh diri kau. So nescaya orang munafik ni dia tak boleh buat pun, sebab dia ni adalah orang-orang yang ingkar. Dan lepas tu masuk ayat perang. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Selain tema masyarakat, ada tema perang. Tema masyarakat Islam, Yahudi, munafik, ada juga tema perang. Ni memang biasa. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Maksud dia, wahai orang beriman, bersiap-sedialah kamu dan marilah ke medan pertempuran secara berkelompok, dan marilah bersama-sama. Kenapa kena berkelompok? Kenapa kena bersama-sama? Sebab ni ayat diturunkan untuk menjaga saf barisan umat Islam. Dan ketika itu ada munafik yang banyak ragamnya. Kalau nak cerita lepas tu ayat 72, 73 menceritakan tentang mereka ni memandang musibat pergi berjihad ni musibat kan. Kalau tak pergi best kan, kalau pergi pun best juga kan. Sebab dapat ni masuk ayat Allah balas balik falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna hayatun dunya bil akhirah man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Tapi Allah beritahu balik, sama je menang ke kalah ke tak apa kan, semuanya dapat ajaran azimah kan. Dan muka seterusnya, muka 90, wa ma lakum la tuqatilu, itu pun keadilan sosial juga, berperang untuk menyelamatkan rijal, orang-orang yang lemah, perempuan yang lemah, yang dizalimi. Sebab apa? Doa ni beritahu, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira. Sesungguhnya perang umat Islam ni hanya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Dan lepas tu dia beritahu tentang munafik ataupun golongan muhajirin yang dulu nak perang, tapi bila dah selesa diorang tak berang. Pada seterusnya pada muka 93 dan seterusnya. Pada muka 93 pasal Muslim tak boleh bunuh Muslim. Kemudian pada muka yang ke-94 dia beritahu yang di sini ada penggabungan ayat perang, taujih perang dan juga taujih hijrah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Maka tak sama orang Muslim dengan orang bukan Muslim. Orang Muslim yang pergi berjihad dan yang Muslim yang duduk saja. So ni beza. Kemudian memang ada satu part dalam juzuk 5 ni yang beritahu yang kena hijrah daripada kafir, negara kafir harbi yang tepu yang tak boleh buat ke Mekah. So mereka berada lama di Mekah dan Islam tak berkembang. So mereka perlu pergi ke satu negara yang boleh mereka menyebarkan dakwah Islam tu dengan lebih terbuka. Sebab tu mereka pergi ke Madinah. Dan memang dalam ni memang disebut tentang kewajipan. Contoh pada 97 tu, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Memang dia betul. Sebenarnya innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sebenarnya malaikat tu mencabut
mencabut nyawa-nyawa mereka tu, mencabut mereka yang belum hijrah tu, dan digelarkan zalimi anfusihim, mereka ni zalim kepada diri mereka sendiri sebab mereka tak pergi berhijrah sekali dengan Nabi. So mereka ni tergolong berada dalam negara harbi, Muslim yang berada di Mekah ketika itu yang tak boleh nak buat apa-apa. So mereka perlu pergi kan. Okay. Kemudian dia menceritakan tentang 95 menceritakan tentang ayat perang, tentang solat perang, solat khauf, ada yang berdiri, ada yang solat, ada yang berdiri menjaga dan juga ada yang solat. So ni menunjukkan satu keanjalan dalam solat. So solat kena buat, solat still kena buat, tapi ada aspek anjal, boleh qasar, boleh jamak, boleh solat khauf. Itu benda yang ni. Okey. Benda yang menarik dalam solat, dia satu benda yang sangat-sangat tegas tetapi perlu dilakukan dalam apa cara sekalipun. Itu dia punya kehebatan solat. Okey. Dalam muka surat 96 ini adalah kisah yang disebut bila disebut sebagai keadilan sosial, pada ayat ke-107, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawana athima, sehinggalah wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Bukan wa may yaksib wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Kalaulah orang tu membuat satu masalah, maka dia kembali padanya, bukan pada orang lain. Dan barang siapa yang membuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah melakukan satu kebohongan dan dosa yang nyata. Baik. Ini adalah satu kisah yang menarik, ketika mana ada seorang Yahudi yang dituduh mencuri. So orang yang tuduh tu adalah Ansar. So seorang Ansar ni dia menuduh seorang Yahudi mencuri baju perang umat Islam. So kat sini ada konflik, So macam tu Nabi dah buat hatta, sehingga kan sebenarnya Nabi pun dah umumkan bahawa Yahudi tu adalah pencuri ni, Tapi lepas silap umum balik dan memang dibalas balik Ansar tu. So Ansar tu dia dibalas balik dia punya kejahatan. Kisah dia panjang dan detail, tapi the point is adalah ketika berlaku isu ni, Ansar ni adalah mereka yang mereka tak faham Islam sangat, akan tetapi mereka still nak tolong Nabi. So mereka adalah insan yang mulia, dan Nabi memang terhutang budi dengan orang ni, berlawan dengan Yahudi yang memang sentiasa mencucuk Nabi daripada belakang. So sepatutnya logiknya memang Nabi bantai orang Yahudi ni, tapi tak, sebabkan perlu tahkumu bil adl, perlu menghukum dengan adil. So Nabi menghukum seorang Ansar ni, sebabkan sebab dialah yang buat jahat, dialah yang ambil baju perang si umat Islam ni, dan bukan Yahudi ni. Yang ni so sehinggalah pada ayat yang ke-115, wa may yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan dikatakan orang yang mencuri, orang Ansar yang mencuri tu, dia keluar daripada Islam dan dia murtad. Kalau baca dia punya tafsir ni, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenarannya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, so kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. So orang tu dia bila dia dah keluar Islam, maka dia dah murtad lah, dan Nabi tak layan dia. Okey, kemudian ceritakan tentang kembali kepada kaum muslimin, walazina amanu wa amilus solat. Kalau pada muka surat 98 pada ayat yang 1, 2, 3 laisa ba'amanikum wala amani ahli kitab wa man ya'mal su'an yujza bihi wala yajidillahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ni menceritakan tentang Yahudi pun nak kata dia baik, yang orang Nasrani pun nak cakap dia ni baik, Islam pun memanglah kita ni baik, tapi sebenarnya tak ada, bukan tak ada isu benda tu. Kalau dalam ayat seterusnya memang dia beritahu wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Ayat ni memang dia menafikan orang Yahudi itu baik ke tak baik ke. Syarat nak diterima amalan adalah
wa huwa mu'min, wa huwa mu'min, wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. So biar ada orang laisa ba'amanikum, bukanlah kita punya angan-angan yang sama dengan orang asalkan kita buat baik dan kita beriman, maka beriman, kena beriman dulu dan buat baik, maka ketika itulah baru boleh masuk syurga. Kemudian berlakulah peningkatan ataupun diangkat semula kaum wanita ni satu wa nakafin nisa, so ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan. Kemudian ada ayat yang ke-130, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Kalaulah mereka berpisah antara suami isteri pun adalah juga dibincangkan. Dia membincangkan tentang kaum muslimin, khusus pada wanita ketika itu yang tak dilayani baik, tapi dalam ni memang ada dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan. Perempuan pun diberi fatwa. So benda yang tak ada dalam jahiliah ketika itu. Kemudian kita masuk pada dan kemudian pada Nakbirah pada muka 100 kembali kepada kisah orang munafik ayat yang ke-138. Ini memang dua muka ni memang menceritakan tentang munafik. Dia menceritakan tentang munafik yang diberi azab. Kemudian 139, inilah mereka menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung sebenarnya kisah ni semua adalah berlaku pada kisah perang Khandaq seperti mana ayat yang awal yang saya buat tadi berlaku dalam perang Khandaq. Yahudi meminta tolong musyrik dan juga munafik menolong geng Ahzab pula untuk melawan Nabi daripada dalam. So daripada dalam Mekah tu, daripada dalam Madinah tu ketika perang, so Nabi perlu lawan Yahudi dan juga munafik. Yang kat luar pun, yang di seberang parit tu ada orang musyrik. Inilah ayat dia. Kemudian kita kembali pada ayat 140. Pertama sekali mereka ni meminta bantuan orang kafir. Kemudian 140, mereka ni sami'tum ayatillah, mereka ni mendengar ayat Allah, tapi mereka kafir, mereka tak dengar dan juga mereka mempermainkan. So innallaha jami'un, Allah masuk semua munafik kafir ni pada neraka jahanam. Lepas tu seterusnya pada surat yang terakhir, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka ni menipu Allah dan kemudian kalau mereka solat dalam keadaan malas kemudian mereka muzabzabina baina zalika haula'i wala ilaha ula. Mereka ni terombang-ambing. So lagi sekali Allah ada penegasan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kemudian seterusnya, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar wa la tajid lahum nasira. Allah alam. Baik, itu secara keseluruhan apa yang berlaku dalam juzuk 5 mula-mula kisah Nabi, mula-mula kisah muslimin, kemudian munafik, kemudian munafik yang dalam munafik luar Madinah dengan munafik kat dalam Madinah, kemudian kena perang, kemudian disuruh hijrah pasal Islam, kemudian tentang ayat-ayat fatwa-fatwa perempuan, kemudian pasal Yahudi dan kemudian pasal munafik. So inilah kiranya gambaran juzuk 5. Dan kalaulah anda masih lagi sempat nak mengulang juzuk 5 tu, bolehlah cek-cek belik-belik dan apa yang berlaku dan apa yang kita faham dan apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada juzuk 5 ni adalah macam mana Nabi mengurus negara ni memang bukan mudah. Diperlukan segala kemahiran untuk melawan, untuk meningkatkan umat Islam pada satu sudut, dan juga untuk melawan tomah-tomah jahiliah yang berada pada saf munafik, musyrik dan juga Yahudi ketika itu. Dan memang Allah tolong dan memang Allah tolong muslimin ketika itu untuk melawan mereka ni. Moga-moga cuma poin yang kedua, moga-moga kita membaca juzuk surah-surah Madani ni dengan
dengan satu gambaran yang beginilah kan. Maksudnya Nabi nak membina negara kan. So tak adalah kita membaca dalam keadaan yang berlalu begitu saja. So moga-moga kita mendapat sedikit gambaran. Apa yang saya nak tunjukkan adalah gambaran situasi, gambaran macam mana, gambaran surah Madani yang dalam surah Madani lah. So wallahu alam, itu saja daripada saya. Yang buruk itu semua datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.